Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tugasan 3 GWCP 1042 yang bertajuk Analisis Keutuhan Sumber Rujukan dan Kejelasan. Yang pertama, ini adalah ahli kumpulan saya Akil Danish bin Zairul Azim. Kemudian kita akan masuk kepada isi kandungan apa yang kita ingin bincangkan pada kali ini. Isi kandungan yang pertama kita akan bincangkan adalah definisi wacana. Yang kedua, konsep keutuhan wacana. Yang ketiga, analisis keutuhan wacana dalam artikel. Yang keempat, kemahiran membuat rujukan. Dan yang kelima, kejelasan dalam penulisan. Seterusnya, definisi wacana. Wacana dalam sesebuah penulisan adalah kekuatan yang memudahkan pemahaman audiens. Nik Safiah Karim pada tahun 2003 menyatakan bahawa wacana ialah gabungan beberapa ayat yang membentuk kesatuan yang utuh dalam teks seperti rencana. Di sini dalam konsep keutuhan wacana terdapat empat konsep, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Seterusnya kita masuk kepada konsep keutuhan wacana. Yang pertama adalah keutuhan semantik. Keutuhan semantik terbahagi kepada dua, iaitu hubungan semantik antara bahagian wacana dan hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Dalam hubungan semantik antara bahagian wacana terdapat empat, iaitu hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab dan akibat ni dalam hubungan semantik antara bahagian wacana terdapat empat, iaitu hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan latar dan kesimpulan, hubungan memperkuat isi. Hubungan sebab dan akibat ni secara mudah kita faham bahawa mempunyai alasan dan kesan. Contohnya, Aiman tidak bersungguh-sungguh dalam sukan. Akibatnya dia tidak berjaya mendapatkan tempat sebagai contoh, Aiman tidak bersungguh-sungguh dalam sukan. Akibatnya dia tidak berjaya mendapat juara. Yang kedua, hubungan sebab dan tujuan. Mempunyai alasan dan tujuan kita menyatakan alasan tersebut. Seterusnya kita masuk pada hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Di sini terdapat tiga, iaitu kesatuan tajuk atau topik, hubungan sosial antara penutur dan pendengar, dan yang terakhir adalah laras bahasa yang bersesuaian. Kemudian kita masuk kepada analisis contoh keutuhan semantik berdasarkan artikel. Di sini saya meletakkan artikel yang telah saya dapat dan telah saya highlightkan dengan dia punya konteks. Entah ni kat mana ni, lupa dah. Oh ni. Pada highlight biru tersebut, guru teknikal perlu kreatif dalam mendidik serta menyampaikan ilmu bagi menjamin pelajar menguasai apa yang diajar. Baik, di sini dapat kita lihat bahawa terdapat konsep sebab dan tujuan yang dapat kita keluarkan. Kemudian highlight warna hijau antaranya penggunaan alat bantu mengajar ABM dalam proses PNP yang sesuai supaya pelajar dapat menguasai dan memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh guru. Di sini yang dapat saya kesan bahawa konsep yang digunakan adalah sebab dan hasil. Kemudian kita masuk pada contoh keutuhan semantik yang seterusnya berdasarkan artikel yang saya dapat. Dalam ayat pada highlight berwarna purple itu, pembelajaran yang berpusatkan
guru sahaja dan membentuk sehala di mana guru menyampaikan isi pelajaran dan pelajar hanya mendengar telah menjadikan pelajar yang pasif ataupun passive learner. Hasil ini akan menyebabkan pelajar bodoh. Tak nampak lah. Kemudian kita lihat pada contoh keutuhan semantik yang saya dapat pada artikel seterusnya di highlight yang berwarna ungu tersebut, yang di mana ayat berbunyi pembelajaran yang berpusatkan guru sahaja dalam bentuk sehala di mana guru menyampaikan isi pelajaran dan pelajar hanya mendengar telah menjadikan pelajar yang pasif ataupun passive learner. Hasil ini akan menyebabkan pelajar akan mudah berasa bosan dan sedikit sebanyak telah melunturkan minat pelajar untuk belajar. Di sini yang dapat saya kesan adalah konsep latar dan kesimpulan. Seterusnya pada highlight yang berwarna biru. Oleh itu, penggunaan alat bantu mengajar seiring dengan perkembangan teknologi harus dapat melahirkan suasana pembelajaran yang aktif antara pelajar dan guru. Di sini yang dapat saya kesan bahawa dia menggunakan konsep sebab dan akibat. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya, iaitu Akhil. Yang seterusnya, konsep keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Sifat dan fungsi perkataan itu sendiri boleh ditafsirkan lebih dari satu makna. Menurut Nicole McCarthy 1991, bentuk leksikal yang mempunyai pertautan makna akan mempengaruhi kejelasan sesebuah wacana. Konsep semantik dalam pemilihan leksikal pula terbahagi kepada 7. Yang pertama, hiponim, kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Yang kedua, homonim, merujuk kepada perbezaan makna berdasarkan konteks dan situasi atau kata yang bunyinya sama tetapi mempunyai erti yang berlainan. Yang ketiga, antonim, kata-kata atau leksikal yang membawa makna yang bertentangan. Pemilihan pasangan yang sesuai akan menentukan ketepatan makna wacana. Yang keempat, sinonim, satu konsep yang menunjukkan bahawa terdapat pelbagai kata atau leksikal yang menyokong makna yang sama atau hampir sama. Yang kelima, pengulangan kata yang sama. Yang keenam, kolokasi, dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri tetapi kebiasaannya yang dikaitkan antara satu sama lain. Yang ketujuh, unsur bersambut. Okey, seterusnya contoh keutuhan leksikal berdasarkan artikel. Yang pertama, antonim, perkataan yang mempunyai maksud yang berlawanan. Berdasarkan artikel yang diberi, pada masa itu, Ating Wahyuningsih terpilih menjadi penari dengan profil baharu. Kalau selama ini penari Jawa harus kecil molek dengan potongan ramping, tetapi Pak Bagong yang pernah mengikuti kumpulan Martha Graham di Amerika menampilkan watak penari yang sihat dan gempal. Jadi, antonim bagi artikel ini ialah ramping dan gempal yang mempunyai maksud yang berlawanan. Okey, yang seterusnya, yang kedua, sinonim, perkataan yang mempunyai maksud yang sama dari segi perkataan. Berdasarkan artikel yang diberi, pada masa itu Ating Wahyuningsih terpilih menjadi penari dengan profil baharu. Kalau selama ini penari Jawa harus kecil molek dengan potongan ramping, tapi Pak Bagong yang pernah mengikuti kumpulan Martha Graham di Amerika menampilkan watak penari yang sihat dan gempal. Hal ini bertentangan dengan gerak tari keraton yang menata gerak tubuh langsing dan luas. Jadi, perkataan sinonim berdasarkan artikel ini ialah ramping dan langsing. Okey, yang seterusnya, nombor ketiga iaitu hiponim. Menurut Kamus Bahasa Melayu 2014, hiponim bermaksud perkataan yang maknanya terangkum dalam perkataan lain. Sebagai contoh, cempaka, orkid, ros dan teratai tergolong dalam hiponim bagi bunga. Jadi contoh lain pula berdasarkan artikel ini ialah perempuan berkemeja lengan pendek dan skirt putih paras lutut
Jika gerimis, baju pun basah tetapi kepala dilindungi oleh topi besar di kepala. Jadi hiponim bagi artikel ini ialah lengan, lutut dan kepala dan juga merupakan hiponim bagi badan manusia. Yang keempat, homomim. Menurut Nurul Sarizan 2014, homomim bermaksud perkataan yang mempunyai bunyi atau maksud yang sama tapi berbeza maknanya. Berdasarkan contoh pada artikel, kami berbaris berjalan berarak melewati lapangan, beralun-alun masuk ke Jalan Malioboro, menuju ke Jalan Solo, lalu masuk ke simpan jalan Kaliuran. Inilah detik getir kerana kami akan berarak jalan kaki untuk menuju ke daerah pergunungan Kaliurang. Jadi, homomim bagi artikel ini ialah Jalan Malioboro, Jalan Solo dan Jalan Kaliurang merujuk kepada tempat manakala berarak jalan kaki menuju kepada pekerjaan. Seterusnya, yang kelima, kolokasi. Menurut Muhammad Zarif dan Muhammad Firdaus 2016, kolokasi merupakan dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri. Namun, kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Perkataan ini jika dihadirkan bersama akan membantu untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai objektif yang ingin disampaikan. Berdasarkan artikel yang diberi, pemandangan Mapram tersorot ke arah mahasiswa-mahasiswa yang beratur di halaman depan kampus. Jadi, kolokasi bagi artikel ini adalah mahasiswa-mahasiswa dengan kampus yang mempunyai perkataan tersendiri, makna tersendiri namun boleh dikaitkan antara satu sama lain. Yang keenam, repetisi iaitu pengulangan. Sebagai contoh pada artikel ini, saya bersyukur telah lulus dalam sesi temuduga di meja pendaftaran. 2 hari sebelum minggu Mapram, temuduga itu termasuk ujian melukis, cat air di studio dan melakar dengan orang dan tinta di halaman kampus hingga ke pasar yang tidak jauh dari kampus. Semua karya temuduga telah disahkan. Saya berbakat untuk mengikuti program seni lukis dan grafik di ASRI tahun 1970. Jadi, repetisi bagi artikel ini ialah temuduga yang diulang sebanyak 3 kali. Contoh yang kedua bagi repetisi berdasarkan artikel, terdengar ketukan pintu tapi tidak saya pedulikan. Kemudian pintu ditolak keras dan lampu bernyala. Jadi, repetisi bagi artikel ini ialah pintu. Okey, yang terakhir, iaitu yang ketujuh, unsur bersambut. Saya masih mendengar laungan itu tetapi pandangan mata sudah kelabu. Iaitu unsur bersambut yang dapat dikaitkan dengan mendengar laungan itu dan seterusnya pandangan mata menjadi kelabu. Seterusnya, konsep keutuhan gramatikal. Yang pertama, menjadi penanda rujukan merupakan kata ganti diri orang dan kata ganti nama tunjuk. Penggunaan penanda rujukan yang mempunyai ciri keutuhan gramatikal adalah penggunaan kata ganti nama seperti saya, dia, kamu, mereka dan kata ganti nama tunjuk pula seperti ini dan itu. Yang kedua, menjadi penanda penggantian. Terdiri daripada penanda penggantian nominal, verbal dan klausa. Penggantian verbal melibatkan penggantian terhadap frasa kerja. Penggantian klausa melibatkan penggantian sebahagian daripada ayat. Yang seterusnya, elipsis. Unsur pelenyapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Perguruan kata atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Yang keempat, penanda penghubung. Berfungsi menjalin perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Jadi, seterusnya, analisis contoh keutuhan gramatikal berdasarkan artikel. Yang pertama, kata hubung, iaitu menghubungkan antara ayat dengan ayat, perenggan dengan perenggan. Kata hubung terbagi kepada 3, iaitu pertama, huraian. Berdasarkan artikel yang telah diberi, oleh sebab acara di arena terbuka, para dozen iaitu pensyarah mula berundur ke bawah bangunan aula. Jadi huraian, jadi ayat ini merupakan huraian pada ayat sebelumnya. Kita dapat dilihat daripada ayat ini, permulaan ayat ini dimulakan dengan oleh sebab acara di arena terbuka.
Contoh artikel yang kedua bagi huraian. Begitu juga apabila saya memberitahunya, saya akan pindah dan menyewa kamar di Kuching. Jadi huraian bagi ayat sebelumnya iaitu begitu juga. Yang kedua, penambahan. Pada masa itu, Atin Wayuhnisih terpilih menjadi penari dan dengan profil baru. Jadi penambahan bagi artikel ini ialah pada masa itu. Contoh yang kedua, kemudian pintu ditolak keras dan lampu bernyala. Saya tersengih-sengih melihat Raka yang terkebil-kebil memandang saya tenang di kerusi. Jadi penambahan bagi ayat ini ialah kemudian. Yang ketiga iaitu pengembangan idea. Melayu juga menjadi canda ketawa kononnya meniru dialek Melayu Riau. Saya jelaskan sejak zaman kerajaan Melayu Melaka, bahasa kami sudah menyatu dengan bahasa dan dialek yang terlibat berdagang di Melaka. Contoh yang kedua iaitu memandang saya tenang di kerusi, jadi jangan tertipu dengan bilik berhantu lakonan manusia bertopeng di bilik beralun muzik seram. Yang kedua iaitu kata rujukan. Kata yang boleh mengganti sesuatu sama ada benda atau manusia. Kata rujukan ini terbagi kepada dua, iaitu kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri ketiga. Berdasarkan artikel yang saya kaji, terdapat beberapa potongan artikel yang dapat saya huraikan di sini, iaitu kata ganti nama diri pertama. Contoh yang pertama, saya bersyukur telah lulus dalam sesi temu duga di meja pendaftaran 2 hari sebelum minggu Mapram. Jadi kata-kata nama diri pertama bagi ayat ini ialah saya. Yang kedua, kita dikunjungi puteri Malaysia yang pertama mencari ilmu di Asri. Jadi kata ganti nama diri pertama di sini ialah kita. Dan yang ketiga, kami lencong basah dengan topi petani, anyaman lebar dan di leher bergantungan pelbagai atribut yang disangkut oleh Raka. Jadi kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri pertama bagi artikel ini ialah kami. Jadi contoh yang kedua iaitu kata ganti nama diri ketiga. Berdasarkan artikel ini, mereka bakal menyambung usaha niaga keluarga kaya. Okey, contoh yang kedua iaitu kata ganti nama. Okey, yang seterusnya kata ganti nama diri ketiga. Berdasarkan artikel ini, mereka bakal menyambung usaha niaga keluarga kaya. Kata ganti nama diri ketiga dalam ayat ini ialah mereka. Pada artikel yang kedua, beliau cuba mendekati fahaman bahawa masjid juga tempat mengembangkan ilmu, khasnya kaligrafi Jawi. Kata ganti nama diri ketiga bagi ayat ini ialah beliau. Yang terakhir iaitu peleburan dan penggantian. Peleburan dan penggantian berperanan untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberikan. Sebagai contoh artikel yang telah saya letak di sini, umumnya pada awal sesi mereka mendaftar sama ada dalam bidang perniagaan, ekonomi atau sains teknologi. Berdasarkan artikel ini, perkataan bidang hanya disebut sekali daripada bidang perniagaan, bidang ekonomi atau bidang sains teknologi. Dan bidang disebut sekali dalam ayat ini. Okey, contoh yang kedua. Mereka tahu sebulan sekali saya pulang ke rumah Kartika atau ke Galeri Effendi untuk menikmati juadah nenek. Perkataan pulang hanya disebut sekali daripada ayat. Sebulan sekali saya pulang ke rumah Kartika atau pulang ke rumah Galeri Effendi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan Irfan dan saya akan meneruskan pembentangan daripada kawan saya, iaitu untuk meneruskan dengan konsep keutuhan fonologi. Sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut, dengan lebih mendalam, iaitu menganalisis satu artikel yang saya dapati di internet, marilah saya mengenalkan kepada anda semua pengenalan ataupun sedikit konsep keutuhan fonologi. Baik. Konsep keutuhan fonologi ini dilihat dari segi 3 aspek. Yang pertama, hentian suara. Yang kedua, nada suara. Yang ketiga, intonasi suara.
Yang pertama dinamakan seperti hentian suara, juga dikenal pasti dengan kesenyapan suara. Mana taknya, hentian suara ini berfungsi sebagai perbandingan antara apa? Antara dua maksud yang berbeza dalam satu ayat yang sama. Dan dalam wacana tulisan juga, alat-alat tersebutlah merupakan tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Sebabkan inilah konsep keutuhan fonologi ini dilihat mengenai hentian suara. Kerana apa? Sebagai contoh, jikalau kita letakkan noktah di hujung ayat, sudah tentu kita akan berhenti. Dan disebabkan itulah hentian suara juga berlaku. Termasuklah koma, tanda soal dan titik bertindih. Seterusnya, konsep keutuhan fonologi ini juga dilihat dari segi nada suara. Kerana apa? Nada suara ini berperanan dalam membezakan ayat yang dinyatakan mengikut beberapa situasi mahupun keadaan. Sebagai contoh, intonasi yang berperanan penting sebagai penanda atau pemisah frasa dan berfungsi untuk membezakan struktur ayat. Dan disebabkan inilah intonasi ini memainkan peranan yang penting dalam kita menulis sesuatu karangan ilmiah. Kerana intonasi yang berbeza akan mewujudkan perbezaan struktur ayat. Seterusnya, intonasi ini juga dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Sekarang saya akan meneruskan dengan analisis contoh keutuhan fonologi yang terdapat dalam artikel. Yang kita dapat lihat sekarang adalah contoh-contoh keutuhan fonologi seperti koma, nokta, tanda soal. Sebagai contoh, pada perenggan yang pertama, datanglah tugasan sketsa mingguan daripada asisten dosen Nyoman Gunarasa. Maka, makin lancarlah saya melakar dengan cepat, iaitu tanda koma dan noktah diletakkan di situ. Seterusnya, temanya wayang kulit, arca Prambanan dan Borobudur, penjual perempuan menggendong bakul jamu di tepi jalan Malioboro. Yang kita dapat lihat di sini adalah tanda baca koma yang dapat membezakan dan meletakkan keutuhan fonologi di situ. Kerana apa? Terdapatnya hentian suara. Baiklah, kita pergi kepada perenggan yang kedua yang kita dapat lihat terdapatnya tanda soal. Terdapat mahasiswa baharu. Di akhir ayat tersebut terdapatnya tanda soal yang menyebabkan hentian suara juga berlaku. Iaitulah keutuhan fonologi yang terdapat dalam artikel ini. Seterusnya, kejelasan penulis ini berdasarkan artikel yang dianalisis. Yang pertama, penulis mempunyai koheren dan kohesis yang mantap dalam artikel yang ditulis. Dan yang kedua pula, artikel ini juga ditulis menggunakan bahasa yang teratur dan tersusun. Seterusnya, penulis artikel ini juga mempunyai tujuan penyampaian yang jelas dan logik yang dapat membantu kita memahami artikel dan input-input yang akan disampaikan dengan lebih mudah. Akhir sekali, penyusunan ayat. Penyusunan ayat yang digunakan oleh penulis dalam perenggan mencapai kejelasan dalam penulisannya. Kerana apa? Bak kata Mak Saleh lah kan. Penulis ini menggunakan kaedah di mana straight to the point, di mana dapat memudahkan pembaca untuk memahami setiap struktur ayat yang dijelaskan dalam perenggan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada apa itu kohesi dan koheren.
Apa yang kami dapat tafsirkan melalui kohesis adalah pertautan antara ciri-ciri linguistik yang menghubungkan satu urutan ayat. Dan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka juga mendefinisikan kohesi ini sebagai kekuatan tarik-menarik antara molekul dalam sesuatu benda yang menjadikan molekul-molekul itu bertautan atau bergabungan. Kohesi boleh difahami sebagai perhubungan yang erat, perpaduan atau jelekat antara satu dengan yang lain. Bahasa penulisan yang digunakan oleh penulis dengan sendirinya memerlukan ketepatan untuk membentuk kohesi dalam wacana. Husin Fateh 2016 juga menyatakan kohesi ialah tautan yang merujuk kepada aspek formal bahasa dalam wacana atau teks. Menurut Husin Fateh, tautan bermaksud keserasian hubungan antara satu unsur linguistik lain dalam sesuatu wacana untuk menghasilkan wacana yang lengkap. Mana tidaknya, kepautan yang rapi dan kukuh memungkinkan pembentukan wacana dalam sesebuah penulisan. Menurut Roslan Baki juga, kefahaman tentang kepautan atau kohesi dan keupayaan membina wacana ketika menghasilkan penulisan hendaklah dianggap sebagai salah satu keperluan penulisan yang sama. Macam tu. Makna katanya di sini, kohesi ini merupakan satu tautan dan juga ciri-ciri pertautan yang terdapat dalam frasa. Dan pengulangan terus melalui linguistik juga ditafsirkan sebagai kohesis. Seterusnya, kita pergi kepada koheren. Koheren ini merupakan kesinambungan, di mana Kamus Dewan mendefinisikan koheren ini sebagai berhubungan, bersangkut paut, ada kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana. Koheren dalam penulisan penting supaya penulisan mudah difahami. Dan koheren ini juga terbentuk apabila sokongan isi kandungan yang berkaitan antara satu sama lain wujud dalam ayat. Apabila kesinambungan ini berkaitan dan berpautan dengan ayat yang lain, bagi menerangkan dan membentuk sesuatu teks atau wacana dengan lebih baik dan mudah untuk difahami. Jadi, koheren ini juga dimasukkan seperti kesinambungan atau kerikatan antara satu ayat dengan yang lain. Baiklah. Seterusnya kita pergi kepada analisis yang saya buat, iaitu contoh kohesis yang terdapat dalam artikel. Di mana yang saya dapat lihat pada yang saya telah lampirkan dalam slide, iaitu pada perenggan yang pertama yang telah di-highlightkan dengan warna hijau, iaitu berlaku di Aula Kepatihan Yogyakarta. Data ini telah saya peroleh di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kuala Lumpur. Di mana yang saya dapat analisiskan pada perenggan ini, penulis menggunakan pengulangan terus melalui linguistik, di mana acara rasmi ini telah ditukarkan kepada data ini. Baiklah, perenggan kedua pula, iaitu disebut juga Minggu Pelongkor, kelengkapan berupa topi anyaman daripada bekas tampilan bulat seakan-akan topi petani atau nelayan. Topi itu sesuai bagi menghindari cuaca panas atau hujan. Di mana dalam perenggan tadi saya telah menyebutkan 3 perkataan topi yang jelas telah menunjukkan kepada kita kohesi ataupun ketautan yang terdapat dalam perenggan tersebut.
Baiklah, kita teruskan dengan contoh koheren yang terdapat dalam artikel yang telah kami menganalisis, di mana terdapat dua jenis koheren yang terdapat dalam artikel ini. Di mana yang pertama, yang belah kiri yang telah saya lampirkan dalam slide, di mana koheren ini yang dikenali sebagai perenggan dengan perenggan. Kerana apa? Koheren ini yang membawa maksud iaitu kesinambungan. Yang kita dapat lihat pada belah kiri ini, koheren dari perenggan ke perenggan. Yang pertama kerana terdapat dua perenggan di sini, dan perenggan-perenggan ini juga bersangkut paut antara satu sama lain, di mana jelaslah di sini terdapat kesinambungan yang ingin penulis wawarkan ataupun penulis utarakan kepada pembaca, di mana kesinambungan yang terdapat daripada perenggan yang pertama dan diteruskan dengan perenggan yang kedua. Seterusnya, pada belah kanan slide juga saya telah lampirkan contoh koheren ayat dengan ayat, di mana contoh koheren ini yang jelas menunjukkan kesinambungan yang terdapat daripada ayat pertama dan ke ayat kedua. Wujudnya kesinambungan yang ingin penulis ceritakan kepada pembaca. Baiklah. Seterusnya, kita pergi kepada sumber rujukan. Sumber rujukan juga boleh difahami sebagai perbuatan memberi kredit kepada ataupun menyebut nama seseorang atau sesuatu bahan di akhir sesebuah penulisan. Rujukan juga menandakan perkara yang telah anda tinjau dan dirujuk dalam teks, dalam kerja penyelidikan, dan sebagai satu cara untuk apa? Untuk mengakui atau secara tidak langsung membantu mengiktiraf karya orang lain. Mana tidaknya sudah penat orang lain mengkaryakan karya mereka dan kita tidak mengkreditkan kepada mereka dan tidak tulis sumber rujukan. Oleh itu, sebagai penulis yang cemerlang, wajarlah untuk kita menulis sumber rujukan yang di mana kita dapatkan karya-karya tersebut. Baiklah, yang saya dapat analisis yang saya telah lampirkan dalam slide. Analisis ini iaitu contoh sumber rujukan berdasarkan artikel. Rujukan-rujukan yang diguna pakai dalam artikel ini adalah sangat baik. Kerana apa? Yang pertama, sumber rujukan bagi penulisan artikel ini baik kerana terdiri daripada pelbagai jenis bahan rujukan seperti buku, artikel maupun dalam talian. Yang kedua pula, kebanyakan rujukan yang penulis ini ambil adalah penulis buku yang diterbitkan pada era modernisasi ini juga. Oleh itu, terdapat kesefahaman antara penulis dan pembaca yang telah menyebabkan pembaca-pembaca mudah untuk memahami penulisan artikel ini. Dan yang ketiga pula, sumber rujukan ini boleh dikatakan cemerlang kerana cara penulisan rujukan artikel ini juga menggunakan format APA. Itu saja daripada kami. Yang buruk datang daripada kami, yang baik datang daripada Allah SWT. Saya memohon maaf atas segala kesulitan yang telah kami ucarakan, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton.